أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada video kali ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita Al-Bid'ah fil Mafhumil Islami Ad-Daqiq yang disusun oleh Profesor Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di. Jadi kita masuk pada satu bab yang seterusnya, iaitu talabul madadi wal ghauthi minal hayy, iaitu bab yang menyatakan tentang menuntut ataupun meminta pertolongan dan juga bantuan daripada orang yang hidup. Jadi kita nak tengok apakah pertanyaan daripada orang yang bertanya. As-su'al, hal yajuzu an aqula madad ya fulan atau aghithni ya fulan أو أنظرك علي يا فلان إذا كان المطلوب منه ذلك حيا. Kata pengarang, orang bertanya kepada beliau, adakah boleh seseorang mengatakan madad ya fulan? Madad, kita biasa dengar nasyid, madad 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 ya Rasulullah. Madad bermaksud bantulah. Madad ya fulan, bantulah aku wahai si fulan. Au aghithni ya fulan, tolonglah aku wahai si fulan. Au anzaruka alayya ya fulan, perhatian engkau terhadap aku wahai si fulan. Makna kata beri perhatian, berilah pertolongan kepada aku wahai si fulan. Idza kana al-matlub minhu, jika orang yang kita minta itu masih hidup. Orang tanya kepada Syekh. Al-jawab, na'am yajuzu dhalik. Dia kata ya, boleh. لأن الاستعانة والاستغاثة وطلب المدد من الحي إما أن يراد به الإمداد المادي فهذا قد يكون مقدورا للإنسان وإما أن يراد دعاؤه له من الله بذلك فطلب الإمداد المادي ورد في الكتاب والسنة. Dia kata ya boleh kerana permintaan bantuan dan juga pertolongan itu boleh kita minta daripada orang yang hidup, sama ada bentuk pertolongan itu bentuk pertolongan yang bersifat maddiyah, kebendaan ataupun fizikal. Kita minta bantuan orang bagi makanan kat kita ke, kita minta bantuan orang tolong bantu kita daripada sudut materi kebendaan, ataupun kita minta bantuan daripada dia supaya berdoa untuk kita. Kata pengarang, kedua-duanya dibolehkan dalam syarak. Apa dalil yang membenarkan? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15. Kata Allah Ta'ala, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَدُوِّهِ. Kisah ini menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mana dia melihat rajulaini yaqtatilan, dua orang lelaki yang saling berbalah. Seorang daripada pihak Bani Israel, iaitu daripada keturunan beliau lah, dan seorang lagi daripada pihak Qibti. Yang mana disebut dalam tafsir seperti mana Al-Qurtubi, Qibti tersebut telah mempergunakan Bani Israel itu untuk bawa pikul kayu api, bawa pergi ke tempat masak untuk Fir'aun. Saya baca dalam Qurtubi disebutnya begitu. Dan lalu bila mana berlaku perbalahan antara dua kumpulan tersebut dan perbalahan semakin hangat, maka puak-puak Bani Israel minta tolong. Bila dia minta tolong dengan siapa? Minta tolong lalu didengari oleh Nabi Musa AS, maka dia pun pergi tolong. Dan bila dia pergi tolong, dia tengok yang Qibti ni tadi nampak macam tak ambuh pelera, tak ambuh selesaikan masalah dengan cara baik, maka dia pun pergi tumbuk. Bila dia tumbuk, maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tumbukan dia tadi mematikan orang tersebut. Jadi kalau tuan-tuan baca kisah tu dalam tafsir, adalah ulama bahas adakah dikira berdosa atau tidak. Jawabnya, kata para ulama, tumbukan itu asal pada tumbukan itu pada adatnya tidak pun mematikan, tapi dengan asbab kudrat yang ada pada Nabi Musa AS, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kekuatan, tumbukan tersebut mematikan. Dan seperti mana yang kita maklum, Qibti yang ditumbuk itu merupakan seorang yang kafir.
Cumanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyesali perbuatan dia kerana dia seumpama melakukan perkara menumbuk orang tersebut sehingga mana mati tanpa dia sengajakan sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada arahan yang jelas daripada Allah Taala supaya memerangi orang kafir dengan cara membunuh. Tapi dia rasa bersalah. Padahal dia tumbuk tadi pun bukan dengan tujuan nak membunuh. Kebiasaannya tumbukan pun tidak mematikan. Tapi kerana rasa bersalah dia, maka dalam ayat yang ke-15 daripada surah Al-Qasas ni, Nabi Musa AS memohon ampun pada Allah Ta'ala. Ala kulli hal, berdasarkan kepada ayat ini, poin yang kita nak ambil adalah perkataan فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ, iaitu telah meminta bantuanlah Bani Israel, kelompok daripada kelompok Nabi Musa AS, iaitu Bani Israel. Lalu Nabi Musa AS memberi bantuan kepada beliau, kepada orang Bani Israel yang meminta bantuan inilah. Maka berdasarkan kepada ayat ini, kata para ulama, boleh memberi bantuan yang bersifat maddiyah, bantuan yang bersifat materi ataupun bantuan yang bersifat physically, benda-benda yang bersifat fizikal boleh. Tidak menjadi satu perbuatan yang syirik. Tidak jadi satu perbuatan yang syirik memberi bantuan perkara-perkara yang maddi. Kerana kalau memberi bantuan pada perkara-perkara fizikal ini dikira sebagai syirik, nescaya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak memberi bantuan. Tidak memberi bantuan. Maka memberi pertolongan, minta tolong kepada manusia pada perkara-perkara madiyah kebendaan, kita minta tolong dengan orang pada perkara-perkara kebendaan, dalam keadaan kita beriktikad Allah Ta'ala yang memberi bekas, yang memberi pertolongan yang sebenar-benarnya. Dan orang yang tolong kita tu tadi, ketika mana dia tolong kita, dia hanyalah asbab, hanyalah sebab sahaja yang Allah Ta'ala pilih dia untuk memberi bantuan kepada diri kita. Hakikat Al-Mughithul Haqiqi, pemberi pertolongan yang sebenar, adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini i'tiqad yang perlu kita Ahlus Sunnati wal Jamaah jaga sungguh-sungguh. Ketika mana kita menerima bantuan pada orang, kita kena kejap dalam diri kita bahawasanya pemberi bantuan yang sebenar adalah Allah. Dan adapun orang yang memberi bantuan itu, dia hanyalah asbab. Allah Ta'ala pilih dia untuk memberi bantuan pada kita. Tuhan buka pintu hati dia untuk memberi bantuan kepada kita. Maka minta tolong kepada manusia pada perkara-perkara yang bersifat materi ataupun kebendaan, sabit dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga sabit dalam hadis Nabi SAW, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahmatullahi alaih dan juga diriwayatkan oleh Al-Imamut Tirmizi, tapi lafaznya sedikit berbeza. Namun hadis ini diriwayatkan daripada Sayyiduna Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, yang mana hadisnya berbunyi, Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yajma'u bainal maghrib wal isya bil Muzdalifah. Qala Salim wa akhara Ibnu Umar al-Maghriba wa kana ustusrikha ala imra'atihi Safiyyah binti Abi Ubaid faqultu lahu as-salah faqala sir faqultu as-salata faqala sir hatta sara mailaini aw thalathatan thumma nazala fa shalla. Secara ringkas, apakah maksud hadis ni? Maksud hadis ni menceritakan bahawasanya Sayyiduna Ibnu Umar Al-Khattab, dia pernah suatu ketika menjamakkan solat dia antara maghrib dan juga isyak. Dan dia mentakhirkan, dia melewatkan solat maghrib sehingga mana dekat-dekat dengan waktu isyak. Dan dia menjamakkan solat dia. Dia menjamakkan solat. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab pada ketika ini disebut dalam riwayat hadis, ustusrikha ala imra'atihi Safiyyah binti Abi Ubaid. Dia telah diminta pertolongan. Ada orang mari beritahu dia, wahai Ibnu Umar, tengah-tengah jalan, tolong balik cepat isteri kamu Safiyyah binti Abi Ubaid berada dalam keadaan muhtadar ataupun dalam keadaan sakaratul maut. Jadi fokusnya pada perkataan ustusrikha, diminta bantuan kepada Ibnu Umar supaya lekah balik. Dalam riwayat yang lain disebut annahu ustughitha,
Bahawasanya diminta bantuan kepada Sayyidina Ibnu Umar supaya cepat balik, kerana isterinya berada dalam keadaan ihtidar ataupun keadaan sakaratul maut. Maka berdasarkan kepada ayat Quran yang pertama daripada surah Al-Qasas kita baca tadi, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam At-Tirmizi, hukum meminta bantuan kepada seseorang pada perkara-perkara yang bersifat maddiyah, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Tetapi kita kena faham i'tiqad kita ketika mana minta tolong dengan orang, yang melunaskan hajat kita yang sebenar-benarnya adalah Allah, bukanlah orang tersebut. Yang mana orang tersebut hanyalah menjadi asbab semata-mata. Minta tolong dengan doktor, doktor tolonglah cek penyakit saya, dah lagi bagilah ubat pada saya, dah mudah-mudahan sembuh penyakit saya ni. Kita menyandarkan kesembuhan kepada doktor. Adakah doktor yang menyembuh? Jawabnya tidak. Tapi doktor adalah asbab. Jadi itu dipanggil pertolongan yang bersifat maddiyah ataupun kebendaan. Boleh, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, pertolongan yang bersifat ma'nawiyah. Kita sebut kepada seseorang, madad ya fulan. Wahai si fulan tolonglah aku, wahai si fulan tolonglah aku. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kadang-kadang kita minta tolong dengan orang pada perkara-perkara kebendaan, dan kadang-kadang kita minta tolong dengan orang pada perkara-perkara yang bersifat spiritual ataupun maknawi. Seumpama kita minta supaya seseorang beristighfar untuk kita. Kita minta supaya seseorang orang panggil memohon, kita minta supaya seseorang berdoa untuk kita. Ini dipanggil pertolongan yang bersifat maknawi. Pertolongan yang bersifat maknawi. Jawabnya boleh tak boleh kita minta kepada seseorang supaya memberi pertolongan kepada kita daripada sudut doa, ataupun memberi pertolongan kepada kita daripada sudut istighfar. Tolonglah aku istighfar ke aku, tolonglah aku doa ke aku. Boleh ke tak? Jawabnya, sabit daripada Nabi SAW, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmizi, wa qala hadithun hasanun sahih. Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala ista'dhantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adhina. Aku minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat umrah, maka Nabi mengizinkan. Waqal, lalu kata Nabi, la tansana ya akhi min du'aik. Wahai saudaraku Umar, jangan kamu lupakan aku dalam doamu. Jadi Nabi kata gitu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan begitu juga dengan kisah yang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada jalur Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, juga mengatakan bahawasanya ada seorang lelaki yang mana dia daripada Yaman, namanya Uwais, iaitu Uwais Al-Qarani. Nabi kata kat dia, Nabi pesan secara umumnya berdasarkan kepada hadis ni, kalau kamu berjumpa dengan dia, faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Kalau siapa-siapa di kalangan kamu yang berjumpa dengan lelaki ni, maka mintalah supaya dia mohon ampun kepada kamu. Minta supaya Uwais Al-Qarani beristighfar kepada kamu. Maka berdasarkan kepada kedua hadis ini, hukum kita meminta bantuan kepada orang lain supaya beristighfar untuk kita dibolehkan dalam Islam, dibolehkan dalam syarak. Sebab tu kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, apa kata beliau? وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب وأفضل منهم. Jadi dalam berdasarkan kepada hadis yang dibentangkan tadi, kata Al-Imam Nawawi menunjukkan bahawasanya minta doa dan juga mohon istighfar daripada ahlus salah, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang akhlak dia bagus. Hukumnya adalah sunat, hukumnya adalah dituntut dalam Islam. Walaupun orang yang minta supaya doa tadi, orang yang minta supaya seseorang itu berdoa, orang yang meminta itu darjatnya
ataupun kita katakan orang tu darjatnya lebih tinggi ataupun lebih soleh. Contohnya ada para ulama. Para ulama minta sebut pada kita, la tansani fi du'ai, jangan kau lupakan aku dalam doa kamu. Kita tahu dia ni alim lagi, takwanya lebih pada kita, beramalnya banyak pada kita. Kita cak ayam je. Tak. Tapi sunat tak dia minta supaya kita beristighfar? Kata Imam Nawawi sunat. Kerana sabit daripada hadis bahawasanya Nabi SAW memohon istighfar, memohon doa daripada Sayyidina Umar Al-Khattab supaya mendoakan dirinya. Walhal Nabi SAW darjatnya di sisi Allah Ta'ala lebih tinggi daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Okey. Jadi secara kesimpulannya, hukum kita minta bantuan dengan orang, sama ada kita minta bantuan yang bersifat kebendaan ataupun kita minta bantuan yang bersifat maknawi, spiritual, yang bersifat doa ataupun istighfar, hukumnya boleh. Cuma yang menjadi masalah ataupun perbahasan berkaitan dengan perkataan. Orang bahas tentang perkataan. Orang kata perkataan madad ya fulan, perkataan itu ada unsur syirik. Kerana apa dia? Perkataan tu seolah-olah melambangkan seseorang meletakkan pemberi bantuan adalah manusia. Madad ya fulan, tolonglah aku wahai Abu, tolonglah aku wahai Syekh Sipulan bin Sipulan. Jadi dia kata perkataan ni ada unsur syirik. Sebab apa dia? Sebab kita minta bantuan dengan orang dan seseorang itu beranggapan yang memberi bantuan yang sebenarnya adalah manusia, bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan bahawasanya kalau orang belajar bahasa Arab, ada satu perbahasan ilmu yang namanya ilmu bayan. Dalam ilmu bayan diperbahaskan tentang isu majaz, iaitu majaz akli. Majaz akli ni secara umumnya, kita menggunakan satu lafaz, kemudian kita menyandarkan lafaz tersebut pada bukan tempat sandaran yang sebenar. Kita menggunakan satu lafaz dan menyandarkan lafaz tersebut pada bukan satu tempat sandaran yang sebenar. Akan tetapi tempat sandaran yang bukan sebenar itu ada kaitannya dengan tempat sandaran yang sebenar. Apa benda pula tempat sandaran sebenar tak sebenar? Sebagai contoh, saya mengatakan bahawasanya Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyiapkan lebuh raya Pantai Timur. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyiapkan lebuh raya Pantai Timur. Dalam ayat ini saya menyandarkan kerja pembinaan lebuh raya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Persoalan, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri yang menurak jalan tersebut ataupun yang membina lebuh raya tersebut? Sudah tentu akal kita tak memahami sebegitu. Yang membina jalan adalah JKR, pekerja-pekerja JKR. Tetapi disandarkan perkataan membina jalan kepada tempat sandaran yang bukan sebenar, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana apa dia disandarkan kepada dia? Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi asbab kepada terbinanya jalan tersebut. Itu dipanggil majaz akli. Sebagai contoh lagi, kita biasa dengar orang tua-tua kita kata, makanlah ubat tu baru sembuh penyakit. Makan ubat Panadol tu baru sembuh demam. Dalam ayat tersebut, kita menyandarkan kesembuhan demam kepada Panadol. Menyandarkan kesembuhan demam kepada Panadol. Kita orang Islam tidak beriktikad sama sekali yang menyembuhkan penyakit adalah obat. Kita mesti berpegang teguh bahawasanya yang memberi manfaat, mudarat, sakit dan kesihatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala disandarkan kesembuhan kepada obat, bermaksud tempat sandaran kesembuhan itu bukanlah tempat sandaran yang sebenar, iaitu obat. Tetapi kerana apa disandarkan kepada obat, tidak disandarkan direct kepada Allah? Kerana obat itu merupakan asbab dan menjadi sunnatullah kepada kesembuhan. Maka ini dipanggil bahasa bercakap. Bahasa orang bercakap. Samalah ketika mana kita menyebut madad ya fulan, tolonglah aku wahai si Fulan bin Sipulan, bantulah aku. Ini juga mengandungi unsur majaz. Ada unsur majaz akli. Kerana apa dia? Kerana kita menyandarkan bantuan kepada seseorang, tetapi orang beriman tidak beriktikad bahawasanya yang memberi bantuan yang sebenar adalah manusia.
Yang mana kita beriktikad yang memberi bantuan yang sebenar adalah Allah. Al-mu'inul haqiqi huwa Allah. Manakala manusia adalah sebagai majazi semata-mata, tempat sandaran yang bukan sebenar. Maka tidak ada masalah untuk kita memohon bantuan kepada manusia. Kalau kita menggunakan perkataan madad ya fulan, tolonglah aku wahai si fulan, bantulah aku wahai si fulan, tidak ada masalah. Cuma perlu dijaga i'tiqad, dipelihara i'tiqad, sama ada kita minta bantuan daripada sudut material, kebendaan, ataupun kita minta bantuan daripada sudut perkara-perkara maknawi, spiritual, semuanya kita kena pulangkan pemberi bantuan yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan manusia sama sekali. Dan manusia hanyalah asbab. Adalah asbab. Kerana menjadi sunnatullah, Allah Ta'ala buat dunia kita ni, Allah Ta'ala buat alam dunia ini ada asbab musabbab. Ada sebab musabab. Sebab tu orang yang nak makan buah anggur, dia kena semai benih anggur. Orang yang nak makan buah mempelam, dia kena semai benih mempelam. Dia tak boleh semai benih anggur kemudian dia kata tak apa, tawakal, Allah Taala punya kerja belaka. Sebab Tuhan jadikan dunia ini ada asbab, hukum asbab musabab. Jadi begitu juga minta bantuan dengan manusia. Jangan sama sekali kita beriktikad yang memberi bantuan adalah manusia, tetapi hakikat pemberi bantuan adalah Allah. Manusia menjadi asbab. Manusia itu menjadi asbab. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan asbab? Apakah hikmah di sebalik penciptaan asbab? Allah Taala nak ajar manusia ni bahawasanya kamu ini wahai manusia, kamu ni lemah. Kamu saling memerlukan antara satu sama lain. Maka ketika mana orang memberi bantuan kepada kamu, hendaklah kamu menghargai dan berterima kasih kepada manusia. Seperti mana yang disebut dalam sepotong hadis, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Sesiapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala nak mengajar supaya manusia saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tak menghargai dalam erti kata kita merasakan diri kita ni memerlukan orang lain, memerlukan bantuan orang lain, dan kita menghargai bantuan yang diberikan kepada kita. Jadi ala kulli hal, begitulah berkaitan dengan hukum meminta tolong kepada orang dengan menyebut madad. Yang paling penting memelihara i'tiqad. Kemudian ada orang dia tak puas hati lagi, lalu dia menghulurkan beberapa dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Apa kata golongan yang nak i'tirad ataupun golongan yang nak menentang hujahan yang mengatakan boleh meminta tolong dengan manusia sama ada bantuan yang bersifat materi ataupun bantuan yang bersifat maknawi ini? Mereka mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala sebut hanya kepada engkau wahai Allah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon bantuan. Dia kata dalam ayat ni jelas nak minta bantuan, minta dengan Allah, bukan minta dengan manusia. Kemudian dia kata ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yang mana Nabi menyatakan bahawasanya la yustaghathu bi innamal mughithu huwallah. Janganlah diminta pertolongan kepada aku, hanya senya yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata para ulama, dijawabkan kepada jawapan tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti mana yang saya terang sebelum ni tadi. Saya tak baca semualah petikan kitab, saya mengambil rumusan saja daripada petikan kitab ini. Yang mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala kata nak minta tolong dengan aku. Ayat ini memberi erti Al-mu'inul haqiqi huwa Allah. Yang memberi bantuan yang sebenar-benar adalah Allah. Dan Allah Ta'ala suruh kita berwaspada dengan i'tiqad kita. Saat ketika kita meminta bantuan kepada manusia, jangan kita merasakan manusia yang memberi bantuan. Hakikat yang membantu kamu adalah Allah. Jadi di sini penjagaan yang Allah Ta'ala nak suruh kita jaga. Manakala begitu juga dengan hadis la yustaghathu bi. Janganlah diminta pertolongan kepada aku. Hadis ini kata para ulama, dalam hadis ini yang pertama dia ada masalah daripada sudut sanad.
yang mana sanadnya ada seorang rijal, ada seorang perawi yang namanya Ibnu Lahiyah, yang mana kewujudan dia dalam jalur sanad hadis menyebabkan hadis menjadi dhaif. Okey, daripada sudut sanad, hadis ini sebahagian ulama menghukumkan dhaif. Katalah sebahagian ulama menerima hadis ini sebagai hadis yang salihun lil ihtijaj, yang boleh digunakan sebagai hujjah, maka kita perlu memahami hadis. Kita tak boleh memahami hadis ini secara literal, secara zahir sahaja, tetapi perlu difahami dengan makna la yustaghathu bi, jangan minta bantuan dengan aku. Bermaksud jangan menganggap aku sebagai pemberi bantuan yang hakiki kepada kamu. Innamal mughithu huwallah, yang pemberi bantuan yang sebenar kepada kamu adalah Allah. Aku adalah asbab sahaja. Maka makna hadis akan difahami dengan sedemikian rupa. Kenapa dia perlu difahami dengan sedemikian rupa? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya perlu ada bantuan sesama manusia. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantulah kamu, tolong menolonglah kamu di atas jalan kebajikan dan juga jalan taqwa. Bermaksud Tuhan suruh kita saling bantu-membantu. Kamu tolong dia, kamu tolong dia. Orang minta bantuan, tolong. Bermaksud adanya pembantu di kalangan manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang mana kata Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada dalam bantuan terhadap hamba-Nya selama mana hamba-Nya menolong hamba-Nya yang lain. Bermaksud dalam hadis ini menyatakan tentang pemberian bantuan. Siapa yang tolong orang lain, selama mana dia tolong orang lain, Allah Ta'ala akan bantu diri dia. Bermaksud memohon bantuan sesama manusia ini adalah perkara yang masyru', yang dituntut dalam agama. Cumanya yang perlu kita jaga adalah i'tiqad, iaitu ketika mana kita menggunakan lafaz madad ya fulan, bantu aku wahai si fulan, sama ada kita nak minta bantuan daripada sudut kebendaan ataupun kita nak minta bantuan daripada sudut doa, perkara-perkara yang spiritual. Apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita pelihara pada diri kita adalah i'tiqad dan pegangan kita. Jangan sama sekali kita menganggap yang menolong kita, yang melunaskan permintaan kita, yang menyelesaikan masalah kita adalah manusia. Tetapi al-mu'inul haqiqi huwa Allah. Yang memberi bantuan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup sekadar tu dulu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.